Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Berjumpa lagi dalam kelas seterusnya bersama dengan Cikgu Hidayah. Okey, hari ini kita akan belajar cara untuk menyelesaikan soalan ataupun latihan yang berkenaan dengan strategi pemurataan. Okey, seperti yang kita semua sudah maklum, sebelum ni kita dah belajar apa itu strategi pemurataan. So, kita buat ulang kaji sedikit. Strategi pemurataan ini adalah di mana dia adalah sejenis pelaburan, tetapi cara pelaburan yang berbeza dengan yang biasa. Yang biasa kita melabur dengan secara sekaligus, tetapi strategi pemurataan kita melabur dengan melalui tempoh-tempoh tertentu. Maksudnya tidak sekaligus. Contohnya setiap bulan dia melabur pada kadar yang sama setiap bulan contohnya. So itu adalah general knowledge lah, konsep asas berkenaan dengan strategi pemurataan. Jadi kita akan tengok contoh lah seterusnya yang berkaitan dengan soalan strategi pemurataan. Seperti yang awak dapat lihat di sini telah diberi satu rumus bagaimana nak kira kos purata. So untuk mengira kos purata kita perlu tahu berapa jumlah pelaburan keseluruhan yang telah dilakukan oleh pelabur dan dibahagikan dengan bilangan unit saham dimiliki secara keseluruhan. Okey, kalau kita tengok contoh di sini, kita nampak kalau kita nampak jadual di sini dan kita nampak setiap bulan tu dia ada pelaburannya, maka kita tahu itu adalah strategi pemurataan, pelaburan jenis strategi pemurataan. Dan kita nampak juga jumlah pelaburan yang ada di sini adalah sama setiap bulan, iaitu RM1,000. So itulah dia maksud strategi pemurataan. Sama setiap bulan. Kalau contoh ada 12 bulan, setiap 12 bulan tu kalau contoh 1,000, so ada 12,000. Total kita akan dapatkan jumlah pelaburan pada sepanjang tempoh tersebut. Okey, dan bilangan unit dibeli kalau kita tengok di sini setiap bulan tu berbeza-beza, dan apa yang kita perlu buat adalah kita akan dapatkan jumlah unit, bilangan unit saham itu. Dan apa kita buat? Seterusnya berdasarkan formula ini kita akan bahagikan, dan apa yang kita perolehi adalah bilangan harga seunit saham tersebut. Okey, dan kita akan pergi tanpa buang masa, kita pergi kepada contoh soalan yang pertama. Okey, untuk contoh soalan yang pertama kita nampak pelabur itu melabur daripada bulan Januari hingga Julai. So bermaksud ada 7 bulan di situ dia melabur. Okey, so ada 7 bulan daripada bulan Januari hingga Julai, ada 7 bulan, dan kita nampak jumlah pelaburan bagi setiap bulan juga sama, iaitu 2,500. Daripada sini kita boleh mengira jumlah keseluruhan pelaburan pelabur ini dengan cara mendarabkan pelaburan setiap bulan dengan berapakah keseluruhan tempoh, iaitu 7, maka kita akan dapat jumlah pelaburannya adalah RM17,500 totalnya. Dan seterusnya kita akan kira bilangan jumlah unit saham yang dimiliki. Caranya adalah kita akan tambahkan setiap bulan bilangan unit yang dimiliki. So untuk contohnya bulan Januari 1250 tambah 1086 tambah 1041 tambah 1388 tambah dengan 1315 tambah 1470 tambah RM1,000. Dan kita akan dapat jumlahnya iaitu 8550. Okey, daripada sini kita akan merujuk kepada rumus yang diberi di sini, iaitu jumlah pelaburan ini dibahagikan dengan 8,550, kita akan dapat kos purata. Inilah tujuannya. Untuk mengira kos purata 17,500 bahagi 8,550, maka yang kita dapat adalah RM RM2.05. So inilah dia harga seunit. So kita mampu mengira atau menentukan harga seunit yang dibeli adalah RM2.05. So itu adalah contoh bagi soalan M penyelesaiannya. Okay, next.
Kita tengok contoh seterusnya. Soalan ini adalah memerlukan kita memilih mana satu pelabur yang bijak. Sebenarnya untuk memilih ni, dia adalah berdasarkan dua jenis pelaburan, iaitu pelaburan yang biasa, iaitu yang secara pukal ataupun secara sekaligus dengan strategi pemurataan. Yang mana lebih bijak? Cara nak tentukan yang lebih bijak ni adalah kita mesti melalui pembuktian pengiraan. So, untuk membuktikannya, kita perlu kira harga unit. So, untuk soalan yang pertama ini, contohnya soalan yang pertama ni, so kita ada dua orang, iaitu Alif dan juga Faiz. Okey. So, diberitahu di situ Alif melabur 10,000 dengan membeli saham syarikat jelita dengan harga 4 unit. So, di sini tak ada langsung disebut pembelian itu secara mengikut tempoh-tempoh. Jadi, kita boleh anggapkan Alif ini dibeli secara sekaligus. Okay, maksudnya dia beli sekali lah saja dengan harga 10,000 dengan harga RM4 seunit. Maka kita boleh tahu di situ si Alif ni tanpa melalui strategi pemerataan. Manakala Faiz ini juga melalui jumlah pelaburan yang sama, iaitu RM10,000. Sama kedua-dua ni RM10,000. Okay, sebab untuk bandingkan tu kita mesti melalui jumlah pelaburan yang sama lah, baru kita boleh bandingkan. Okey, dengan membeli saham syarikat jelita berdasarkan jadual. So, daripada jadual, kita dapat lihat Faiz ni membeli dengan ada tempoh-tempohnya. Dia tak beli sekaligus. Jadi, keseluruhan daripada Ogos hingga Disember ni ada 5 bulan. Jadi, setiap bulan itu kita nampak dia beli dengan harga dia melabur dengan jumlah pelaburan 2,000. Bermaksud kita boleh tahulah dari sini jumlah pelaburannya adalah RM2,000 darab dengan 5 bulan. Maka kita dah tahu dia 10,000. Ini pun dah dinyatakan sebelum ini, jumlah pelaburan 10,000. Next, apa yang kita buat seperti contoh sebelum ni, kita akan dapatkan jumlah bilangan unit saham yang telah dibeli. Okay, bilangan unit saham yang telah dimiliki dengan cara kita tambahkan saham setiap bulan. Kalau kita perhatikan setiap bulan ni berbeza-beza bilangan unit dia. Kenapa berbeza? Ini adalah kerana kelas sebelum ni kita belajar harga seunit bagi setiap bulan itu akan berubah-ubah lah. Okay, 500 tambah 476 tambah 588 tambah dengan 526 tambah dengan 487. Maka kita dapatkan jumlah, kita akan dapat nilai dia adalah 2577. So, daripada sini kita berdasarkan formula mencari kos purata, maka kita bahagikan 10,000 ini dengan 2577. Okay, maka yang kita akan dapat adalah RM 10,000 bahagi dengan 2577. So, kita akan dapat harga seunit ni adalah RM 3.88 seunit. So, apabila kita dah buat pengiraan, barulah kita boleh bandingkan Faiz ni RM3.88. Alif dia beli dengan harga RM 4. So, siapa yang lebih bijak di sini? So, sudah tentulah Faiz. So, selepas kita buat kira-kira di sini, barulah kita akan terbitkan satu kesimpulan. Siapa yang lebih bijak? Faiz lebih bijak. Sebab soalannya dia suruh tentukan siapa lebih bijak kan? Kenapa awak kata Faiz lebih bijak? Sebab Faiz membeli dengan harga seunit lebih murah berbanding dengan Alif. Maka dikatakan bahawa kita bolehlah tulis ayat sendiri pun boleh, kerana membeli kerana harga seunit lebih murah berbanding dengan Alif. Okey? So, itu adalah contoh penyelesaian masalah berkaitan dengan strategi pemurataan. So, saya harap di situ jelas. Okey? So, bolehlah lengkapkan soalan muka surat 25 dalam modul dan sila hantar untuk semakan. Terima kasih semua. Assalamualaikum.